Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim amma ba'd. Faqala syekhul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Sin soal kaifal i'tiqadu bil qidami lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah berpegang dalam hati kita dengan sedianya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kemarinnya kita telah bagi dah definisi qidam. Definisi qidam yang kita bagi itu ialah qidam zati dia panggil. Kalau gitu ammal qidamu bin nisbati lil hadisi. Tulis itu. Ammal qidamu bin nisbati lil hadisi, adapun bermula qidam dengan nisbah kepada benda yang baharu, fahuwa maka ia ibaratun ialah satu ibarat, mu'abbarun benda dibuat panggilan kan, antulil muddati daripada panjangnya masa. Itu dia panggil qidam zamani. Qidam zamani. Ataupun dia panggil juga ada satu lagi qidam bagi nisbah yang hadis ni, dia panggil qidam qidam idafi. Qidam idafi, yakni nisbah taqaddum dia panggil. Nisbah yang terdahulu. Artinya bapa dengan anak tu hak mana hak terlebih dahulu? Tentu adalah orang panggil bapa sedia qidam. Qidam juga qidam daripada anak, sedia daripada anak, ada dulu daripada anak. Itu dia panggil qidam idafi, nisbah adu, nisbah taqaddum lah, nisbah buat banding yang mana terdahulu. Adapun ibaratun antulil muddati, ibarat tentang apa panjang masa, itu dia panggil qidam zamani. Maka qidam kedua-dua tadi itu ialah qidam binisbati lil hadisi. Qidam dengan dinisbahkan akan benda yang baru. Maka bukan qidam tu yang kita nak i'tiqad pada sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Qidam yang kita nak pegang ni ialah qidam zati. Kita buat dah takrif kemarin, ada muftitahil wujudi ataupun ada muawwaliyatil wujudi atau la awwala li wujudihi. Itu dia panggil qidam zati. Jin jawab, huwa ialah anak taqidah bahawa kita berpegang dalam hati kita annallaha akan bahawasanya Allah Ta'ala tu qadimun, ialah zat yang bersifat dengan qidam. Ada ni qadim maknanya zat yang bersifat dengan sedia. Qaduma yakdumu qidaman fahuwa qadimun. Itu apa makna nak ni? Menghendakilah olehku annahu akan bahawasanya Allah Ta'ala tu maujudun qabla kulli syai'in, ada ia sebelum daripada tiap-tiap sesuatu yang dijadikan oleh Allah Ta'ala. Wa annahu dan bahawasanya lam yakun, tidak adalah ya Allah Ta'ala tu ma'duman, tu jadi tak ada fi waktin pada satu masa minal awqati daripada beberapa masa-masa, beberapa waktu-waktu. Kita baca dulu. Wa anna wujudahu dan bahawasanya adanya Allah Ta'ala laisa lahu, tidak adalah baginya, bagi ada Allah Ta'ala tu awalun
permulaan. Tu kita takut. Musa ni takut, kita kata kalau gitu Allah tu dengan makna ada mula-mula, belum pada tu tak ada jugalah. Maujudun qabla kulli syai'in kan? Ada sebelum daripada tiap-tiap sesuatu. Artinya belum pada tu pun tu hal ada juga, cuma dia ada dulu. Ada. Hak ni lah hak makna kita naknya. Artinya apa? Laisa lahu awwalu. Artinya huwal awwalu la awwala li wujudihi. Dia yang awal dengan makna dia yang tidak ada awal bagi adanya. Gitu lah. Nah. Lagu tu makna kita nak i'tiqad. Dah. Kemudian dia tak menyata dalil. Tulis dalil. Ad-dalilu bermula dalil. Dalil mana ni? Ad-dalilu ala wujubi qidamihi lah. Bermula dalil yang menunjukkan di atas dia Allah Ta'ala tentu tidak baharu. Tu. Dia so dalil tu makan dua madelu dah. So dalil ni makan dua madelu. Lagu mana tulis? Lau kana liwujudillahi ta'ala awwalun. Lau kana liwujudillahi ta'ala awwalun. Jikalau adalah bagi ada Allah Ta'ala itu permulaan. Jikalau adalah bagi ada Allah Ta'ala itu permulaan, lahtaja ila muhdisin, nescaya berhajatlah ia Allah Ta'ala tu kepada yang membaharukan dia. Dah. Nescaya Allah Ta'ala berhajat kepada yang membaharukan dia. Wa muhdisuhu, dan bermula yang membaharukan Allah Ta'ala tadi tu, yahtaju ila muhdisin, berhajat pula kepada yang membaharukan yang membaharukan Allah Ta'ala. Wahakaza, lagu tu lah. Tulis itu wahakaza, lagu tu lah. Lagu mana? Imma ada kalanya ayyatasalsala ila ghairi nihayatin. Ada kalanya berajak kepada yang mengada tu berajak pada yang mengada mengajak kepada yang mengada pula, yang mengada tu berhajat kepada yang mengada tu pula, ila ghairi nihayatin. Tu hingga kepada ketiadaan kesudahan, tak ada sub. Itu isyarat kepada tasalsul. Wa imma dan ada kala an yarji'ah, bahawa kembali baliklah ilal awali, kepada yang pertama. Mana kita kata Allah tu berhajat kepada yang mengada, yang mengadakan Allah tu pula diadakan oleh Allah, tu kembali kepada yang pertama pula tu. Tu. Wa kullun minad dauri wat tasalsuli, dan bermula tiap-tiap daripada daur dan tasalsul. Daur tu kembali balik kepada yang pertama. Tasalsul tu mana gigi-gigi tak ada sub sampai bila-bila. Mustahilun, benda tentu tidak, tak boleh nak diterima pada kepala otak kita. Tak boleh terima dalam kepala akal kita. Lagu mana? Tu amma istihalatud dauri. Adapun ketentu tidakkannya daur, kembali balik yang kedua kepada yang pertama. Artinya Tuhan dijadikan oleh A itu dijadikan oleh Tuhan. Kerana apakah? Ada pun orang panggil tentu tidaknya daur tu falima, kerana barang. Falima, maka kerana barang, yatarattabu alaihi, yang terpelaturlah di atasnya apa barang tersebut, minat tanaqudi, daripada saling bertembungan, tanaqud. Tu wat tahafuti, dan saling tahafut ni orang panggil tahafutil falasifah, tahu apa dah? Tahafut kebatilan lah, batil lah, gitulah. Lagu mana contohnya? Misalu zalika, bermula contoh demikian itu, antakula, bahawa engkau kata Zaidun aujada amron. Contoh tu. Zaid menjadi akan amron. Wa amrun aujada zaidan. Amrun pula menjadi akan Zaid. Kalau gitu fazaidun, maka bermula Zaid itu
Pada kata kita Zaidun aujada amron, Zaid menjadi akan Amar. Tikatunya fa Zaidun, maka bermula Zaid itu sabiqun, terdahulu fil wujudi, pada adanya, ala amrin, di atas Amar. Betul tak? Bila kita kata Zaid menjadikan Amar. Nah, kalau gitu Zaid ada dulu. Amar ada ke dia. Kenapa kita kata Zaid itu sabik? Li'annahu aujadahu. Karena bahawasanya Zaid itu menjadi akan Amar. Dan Zaid itu pula masbukun, terkemudian. Li'annahu mujadun lahu. Karena Zaid itu juga dijadikan oleh Amar. Jadi Zaid itu dialah sabik, dialah masbuk. Benjeng. Boleh tak? Boleh terima apa tak kita itu? Tak boleh. Sama jugalah. Amar pun lagu tu juga. Wah kaza amrung. Amrung lagu tu juga. Sabikun li'annahu mujidun wa masbukun li'annahu mujadun. Gitu. Alhamdulillah ya tu. Kalau gitu kalau gitu di antara Amar dengan Zaid tadi tu sesuatu yang sama. Wasyai'ul wahidu la yakunu sabiqan wa masbuqan fi anin wahidin. Dan bermula sesuatu yang satu tu, sesuatu yang sama tu, tidak adalah ia tu juga yang terdahulu dan terkemudian pada satu masa, fi anin wahidin. Tak boleh. Kenapa? Li'annahu tanaqudun mustahilun. Karena orang panggil tanaqud. Orang panggil dik tu. Ad-diddani la yajtami'ani. Dua benda yang berlawanan tak boleh berhimpun sekali. Mana? Iaitu dia sabik, dia masbuk. Dia awal, dia akhir. Tika yang sama, masa yang sama, tak boleh. Maka kerana itulah tentu tidak Tuhan itu baharu. Tentu sungguh Tuhan itu sedia. Tu. Watasalsulu mustahilun, dan bermula tasalsul tu pula mustahil. Boleh tulis lagi ni. Watasalsulu mustahilun, dan bermula tasalsul tu ialah benda tentu tidak. Lima yatarattabu, kerana barang yang terpelaturlah di atasnya barang, minajtima'i mutanaqidaini aidan juga. Sama juga, kerana berhimpun dua perkara yang naqid kedua-duanya, yang saling berlawanan kedua-duanya. Tu. Lagu mana tengok? Li'annahu, kana bahawasanya, lau faradna anna hazal alama, jikalau memfardulah, fardu sini fardu takdir lah ni. Li'annahu lau faradna anna hazal alama mutawaqqifun 'ala allazi qablahu. Li'annahu, kerana bahawasanya, lau jikalau faradna, memperdu takdirlah oleh kami, anna hazal alama, akan bahawasanya ini alam, mutawaqqifun, terhentilah ia alam ni, 'ala allazi qablahu, di atas yang sebelum daripadanya. Alam ni ada siapa buat? Tuhan hak sebelum daripada alam ni ada. Wallazi qablahu, dan Tuhan tu pula siapa buat? Terhentinya Tuhan tu pula di atas ada dia, alallazi qablahu, di atas yang sebelum daripada dia. Nampak tak? Ila ghairi nihayatin, hingga kepada tak ada ke mana-mana tak tahu, fi janibil madhi, pada pihak hak lalu, hak atas, ila atas. Janibil madhi ni mana pihak yang lalu. Fanaqulu, maka kami kata, inna kulla hadisin, bahawasanya bermula tiap-tiap benda yang baharu itu, min hazihil hawadisi, daripada ini segala benda yang baharu ni, adamuhu sabikun alaihi, bermula tiadanya benda tiap-tiap yang baharu ni terdahulu di atasnya. Fa'adamu hazihil hawadisi, maka ketiadaan ini segala benda yang baharu ni, jami'iha, sekaliannya, qadimatun azaliyatun, ialah sedia, azali. Falau tasalsalal wujudu ila ghairi nihayatin, maka jikalau berhubung-hubung ada hingga kepada ketiadaan lajtama'a fil azali wujudu syai'in ma'a adamihi, nescaya berhipunglah pada azalinya ada sesuatu serta tiadanya. Nampak tak? Gini nak cerita kata gini. Dah kalau kita fardu takdir ke alam ni dijadikan oleh Tuhan, Tuhan pula dijadikan oleh sebelum daripada Tuhan. Sebelum daripada Tuhan tu pula dijadikan oleh sebelum daripada Tuhan. Kalau gitu tak ada tak ada apa sudah.
Kalau gitu tiap-tiap benda baharu ni asal dia tu sabit dah tak ada. Sabit tak ada. Tu nak cerita gitu. Inna kulla hadithin min hadhil hawadisi adamuhu sabiqun alaihi. Tiap-tiap benda baharu tu tak ada dia tu terdahulu di atasnya. Kalau gitu fa'adamu hadhil hawadisi jami'iha qadimatun azaliyatun. Maka ketiadaan benda baharu sekaliannya ni ialah sedia kala. Sedia kala. Azali sedia kala. Maka kalau berhubung ada, bertiti tali lah ada. Falau tasalsalal wujudu ila ghairi nihayatin. Maka jikalau bertiti tali lah oleh ada tu hingga kepada tiada ketiadaan kesudahan, lajtama'a fil azali wujudu syai'in ma'adamihi. Nescaya berhipunglah pada azali lagi oleh ada sesuatu serta tiadanya. Berhipung ada dengan tak ada pada sedia kala lagi. Boleh tak? Tuhan ni ada. Kenapa? Kerana dia mengadakan makhluk. Lepas tu dia juga tak ada. Kenapa? Kerana dia dijadikan oleh Tuhan yang sebelum pada dia. Tuhan sebelum dia ada. Nampak tak? Kenapa dia yang menjadikan Allah? Tuhan yang sebelum Allah tu juga dia tak ada. Kenapa? Kerana dia dijadikan oleh Tuhan sebelum daripada Tuhan yang menjadikan Allah. Jadi ada Tuhan Allah, ada Tuhan yang menjadikan Allah, ada Tuhan yang menjadikan Tuhan yang menjadikan Allah, ada Tuhan yang berhipung ada dengan tak ada pada satu masa. Boleh terima dengan akal? Tak boleh. Tu dalam kitab ni sebut lagu tu. Ambil topik itulah. Jadi faizan, maka ketika itu atasal sulu mustahilun. Nampak oleh lah, kalau tak nampak berat lah. Dah. Maka kerana itulah ilmu mengetahui bahawasanya alam ni baharu ialah sebesar-besar ilmu. Ni yang kita kutip, yang kita sebut kemarin, kita nak baca hari ni. Hak dalam kitab Aqidah Aqaid Adudiyah. Kata Qadi Aduddin Al-Iji, dia kata mana? Ajma'a telah ijma'. Ijma' sini ijma' lughawi ni. Bukan ijma' istilahi. Maknanya ittifaq. Ajma'a telah ittifaq, telah sepakat. As-salafu oleh ulama salafun as-salih minal muhaddisina, daripada ulama-ulama hadis. Ulama-ulama hadis ni ulama al-arifina bisifatil hadis. Al-arifina bisifatil hadis ataupun al-arifina bi ahadisi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tamyizi aqsamiha. Gitulah tu, panjang kalau baca syarah dia tu. Nak sebutnya begini. Kata Imam Aduddin Al-Iji, ajma'a telah ittifaq as-salafu minal muhaddisin, oleh sekalian ulama salaf di kalangan ulama-ulama hadis, wa a'immatil muslimina, dan para-para imam. Para-para imam kaum muslimin, wa ahlus sunnati wal jamaah, dan ahlus sunnah wal jamaah ijma' apa? Ittifaq apa? Ala annal alama hadisun, di atas bahawasanya alam ni, apa alam? Masih wallah. Masih wallahi. Masih wa zatihi wa sifatihi. Barang selain daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah ni orang panggil alam. Hadisun ialah yang baharu. Lalu kata Muhasyi di atas syarah bagi Dawani, dia kata apa? Dia kata hadzal bahsu aslu azim, bermula perbahasan tentang al-alamu hadisun ni ialah perbahasan yang besar. Tu kenapa perbahasan yang besar? Bunya alaihi, dibinakan di atasnya, di atas kaedah ataupun kesepakatan semua ulama di atas bahawasanya annal alama hadisun, bahawasanya alam ni baharu. Dibina di atas ini ni katsirum minal masailil i'tiqadiyati, dibina di atasnya oleh banyak daripada masalah-masalah i'tiqadiyah, masalah-masalah yang dibangsa pada i'tiqad. Tengok dalil Tuhan ada baharu alam ni,
dalil Tuhan sedia baharu alam ni, dalil Tuhan kekal baharu alam ni, semua semua dalil-dalil tu atas baharu alam ni. Bahkan qala ba'dul afadil, telah berkata oleh setengah daripada ulama-ulama yang lebih, al ilmu bi hudusil alami, bermula mengetahui dengan baharunya alam ini, aslu jami'il ulumil islamiyati, ialah asal bagi sekalian ilmu-ilmu yang dibangsakan pada Islam. Tuh dah betul-betul deh. Putus-putus lah. Nampak okey ni? Lain tu kok. Putus-putus tu lain tu. Nampak ada orang kata okey. Jadi setengah ulama'nya kata bermula alam ni, mengetahui dengan bahawasanya alam ni baharu, ialah asal bagi sekalian ilmu-ilmu dalam Islam. Tu nak cerita itu. Ni dalam muka surat 24. Dalam kitab Al-Jamalud Dayani Alal Jalalid Dawani. Boleh buka lah ni. Kalau ada kitab lah. Ni. Maka kerana tu Tuhan mesti sedia, tentu tidak baharu. Kalau tak tahu kata alam ni baharu, nyatukan Tuhan. Nyatukan Tuhan. Kata Tuhan baharu ke. Jadi bila kata Tuhan baharu, Tuhan termasuk daripada jumlah alam. Kenapa? Annal alama hadisun ajma'a, telah ijma' dah. Tu kalau kita alam ni apa? Ma siwallah, ai ma siwa zatih wa sifatih. Barang selain daripada zat Allah dan sifat-sifat Allah. Dah. Maka kerana tu sedia ni, mesti bagi Allah Ta'ala. Kalau tidak dia sedia, tentu dah dia baharu. Dah. Sebab itulah kaedahnya apa? Kullu man yumkinu an yalhaqahu la'adamu. Tu kaedah tu. Kullu man, itu orang panggil kaedah kulliyah. Kullu man yumkinu an yalhaqahu la'adamu. Kullu man, bermula tiap-tiap mereka, yumkinu yang mungkinlah, an yalhaqahu la'adamu, oleh bahawa dihubung akan dia oleh adam, oleh tiada, fawujuduhu jaizun hadisun, maka bermula adanya ialah haruh lagi pula baharu. Ada hak okey, ada hak tak okey. Mana satu tak tahu ni. Baik. Habis itu. Jadi ingat, kullu man yumkinu an yalhaqahu al-adamu fawujuduhu jaizun hadisun. Bermula tiap-tiap mereka yang mungkin oleh bahawa berhubung akan dia oleh tiada, maka adanya nyaman tadi tiap-tiap mereka tadi tu jaizun hadisun, haruh lagi pula baharu. Kalau itu kullu jaizin, bermula tiap-tiap yang baharu, kullu jaizin wa hadisin, bermula tiap-tiap yang baharu, bermula tiap-tiap yang jaiz. Yang haruh ada, haruh tiada, terima ada, terima tak ada. Dah. Yastahilu qidamuhu, tentu tidak oleh sedianya. Nampak tak? Tentu tidak oleh sedianya. Maka kerana itulah. Maka kerana itulah Allah Ta'ala tu tidak baharu, tentu sungguh dia tu qidam, sedia. Gitu. Habis itu. Sing soal, kaifal i'tiqadu bil baqa'i lillahi subhanahu wa ta'ala. Bagaimanakah dipegang, bagaimanakah berpegang, beriktikad, sipu kemah dalam hati dengan bakaknya Allah Ta'ala, kekalnya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jin jawab, huwa ialah anna takida, bahawasanya kita berpegang dalam hati kita, annallaha subhanahu wa ta'ala baqin, akan bahawasanya Allah Ta'ala tu zat yang bersifat dengan baqak. Baqin, zat yang bersifat dengan baqak, kekal, zat yang kekal, dan sifat-sifatnya pun kekal. Sama juga tadi. Zat dia tu sedia, sifat-sifatnya pun sedia. Apa baru Tuhan buat alam ni? Baru Tuhan buat alam ni sebuah ta'ala.
Ada pun diri sifat kudrat tu sedia kala lagi di zat Allah Taala. Baik tak? Sebab itulah ada takluk suluhi qadir. Sebab tu nantinya definisi kudrat tu yata'atta. Tu kan biasa ulama mari yata'atta. Ay yasluhu. Baik, wa anna baqa'ahu, dan bahawasanya kekalnya Allah Taala laisa lahu, tidak adalah baginya, bagi kekal Allah Taala tu nihayatun, kesudahan. Tak ada nihayah, tak ada kesudahan. Wa annahu, dan bahawasanya Allah Taala la yazulu aslan, tidak hilang semata-mata, tak hilang. Tuhan tak hilang. Bukan ceritalah hilang sekejap situ sini tak. Wala yalhaquhu, dan tidak berhubunglah akan dia Allah al-adamu, oleh tiada, fi waktin, pada satu masa, pada satu waktu, minal awqati, daripada beberapa waktu. Jadi kidam baqa' ni dia talazum dah. Dia talazum. Sebab itulah al-baqa'u, baqa' zati di sini. Baqa' di sini dengan mana baqa' zatiyun. Dengan mana adamu akhiriyatil wujudi. Begitu. Adamu akhiriyatil wujudi, ataupun adamu ikhtitamil wujudi, tidak ada penutup bagi ada. Macam kita ada penutup tak bagi ada? Ada. Yang itu biasa baca kan? Orang panggil apa? Manakib seseorang tu. Beliau menutup usia. Itu tanda kata bahasa tak bakak. Tak kekal kita ni. Ada kita tu terima, orang panggil penutup bagi ada. Tuhan ada mukhtitamil wujudi, tidak ada penutup bagi ada. Ataupun ada muakhiriyatil wujudi, ketiadaan bangsa akhir bagi ada. Atau boleh juga kita kata baqa' zat ini la akhira li wujudihi, tidak ada akhir bagi adanya Allah Taala. Itulah makna huwal akhiru, huwal awwal wal akhiru. Bukan le kata zahir itu. Nama kata huwal akhiru, arti Tuhan akhir juga. Tuhan lah kali mati. Gitu lah. Yang duk pegang gitu. Habis itu. Baik. Kemudian dalil baqa' ni lah dalil qidam juga. Kenapa? Izan tafal baqa'u intafal qidamu aidan. Apabila ternafinya baqa', maka ternafi juga qidam. Kenapa? Kerana dua sifat ni saling talazum. Kullu man yajibu alaihil baqa', kullu man yajibu alaihil qidamu, yajibu alaihil baqa'u aidan. Itu kaedah juga tu. Kullu man, tiap-tiap mereka yang mestilah oleh sedianya qidam zatinya, maka mesti juga oleh kekal zatinya. Gitu. Mesti juga. Kalau tidak ternafi ya. Sebab itulah kita kata ad-dalilu 'alal baqa'i, ad-dalilu 'ala wujubil baqa'i lillahi ta'ala ni. Law kana lahu akhirun, law kana lahu akhirun, law kana, jikalau adalah baginya, lahu baginya Allah Ta'ala akhirun, kesudahan. Akhirun ni makna nihayat tu, kesudahan. Ada akhir. La jaza alaihi al-adam, nescaya haruh di atas Allah Taala tu oleh tiada. Faham tak? Apa tadi kaedah kata dah. Tiap-tiap benda yang mungkin oleh bawa berhubung dengan tiada, maka ada dia tu jaizun hadisun. Kemah dah situ. Kalau tu kita fardu takdir kata terima akhir bagi ada, terima kesudahan bagi ada. La jaza alaihi al-adam, nescaya haruh di atas Tuhan tu tiada. Haruh tiada. Kalau haruh tiada, bermakna baharu ke qidam? Baharu lah. Sebab tu walau jaza alaihi al-adam. Tulis. Walau jaza alaihi al-adam, dan jikalau haruhlah di atas Allah Ta'ala oleh tiada, lastahala atau lastihala alaihi al-qidamu, nescaya tentu tidaklah di atas Allah Ta'ala tu oleh sedia. Tentu tidak Allah Ta'ala tu sedia. Tu. Kenapa gitu? Ini ilat dia. Li'annal jawaza
Li'annal jawaza, kerana bahawasanya benda harus ada, harus tiada. Perak. Harus tiada, harus ada. Harus ada, harus tiada. Iza sabata, apabila sabit, sabata sabiqan walahikon. Nescaya sabit juga yang terdahulu yang berhubung. Perak. Nampak tak? Jadi kalau orang panggil Tuhan ni, dok dia sedia, tapi dia harus tiada. Kok mana gitu? Kalau harus tiada, sabit harus tiada lahik, harus tiada lahik. Mana sabit juga harus tiada sabit. Nampak tak? Kalau boleh Allah Ta'ala tu disabitkan kepada zat dan sifat-sifat dia tu Adam lahik, maka sabit jugalah Adam sabit. Berak? Tu maknanya li'annal jawaza iza sabata sabiqan walahikon. Baik, habis itu. Kemudian sing soal kaifal i'tiqadu bi mukhalafatihi ta'ala lil hawadisi. Bagaimanakah kita nak berpegang dengan tak serupanya Allah Ta'ala tu akan yang baharu? Apa makna mukhalafatuhu lil hawadisi? Ay adamul mumasalatu li syai'in minal hawadisi. Ketiadaan mumasalah, ketiadaan seumpama akan sesuatu pun daripada segala yang baharu. Maknanya tidak ada seumpama, tidak ada lagu mana? La nazira, tidak ada bandingan. La syabiha, tidak ada apa? Perbandingan. Wala masila, dan tidak ada seumpama. Tu dalam kitab Qatrul Waithiyah tu dia sebut dah apa beza tu dia ni antara nazir, syabih dengan masil. Tu kita tak ulang lah tu. Baik. Ni tafsir ai ma'al makhluqati. Ya tafsir gitu tu nak uji kita tu barangkalinya lah ai makhluqati ni barangkalinya nak uji jadi khusus. Padahalnya ulama kata hawadis ni umum. Kenapa? Nak uji jadi meratai, nak uji jadi umum. Tak serupa Allah Ta'ala tu tidak hanya pada benda yang ada di kalangan yang baharu ni. Kerana makhluk-makhluk ni tertentu kepada benda yang ada, yang dijadi. Mana bila dijadi mina adamin ila wujudin. Itu dia panggil makhluk. Seperti buah kelapa tu orang panggil makhluk. Kenapa? Daripada tak ada kepada ada. Adapun atah buahnya, luruh buahnya, jatuh buahnya, itu semua tu tak ada tu. Tapi baharu tak? Baharu dengan nisbah apa? Mutajaddidun ba'da adami. Diperlakukan, berlaku kemudian daripada tidak berlaku. Jadi nak wilatah kata masuk Tuhan tak serupa tu bukan hanya dengan buahnya, tak serupa dengan atas buahnya, bawah buahnya, turun buahnya. Tak serupa. Sebab tu kalau Tuhan di atas ke mana? Atas macam buahnya. Ada atas atau ada lawan di bawah gitu. Berat atas makhluk itu. Tuhan turun mana? Supaya buahnya turun berbuk jatuh gitu. Turun makhluk aku tu. Apa tu? Atas lah ke mana tu Atas hak tak boleh nak tunjuk, atas hak tak ada lawan bagi bawah, atas hak tak erti nak fikir mana. Tu atas tu boleh fikir tak boleh. Tak faham. Tu jelah atas tu tu. Tuhan turun ke mana? Turun daripada atas ke bawah. Itu kalau turun atas ke bawah gitu makhluk. Macam turun buahnya ni, buah kelapa ni. Lepas tu bukan turun ke tu? Bukan. Lepas tu turun. Tak reti ke? Tak reti tu lah. Reti. Al-ajzu anil idraki idraku. Gitu. Tu mudah benar. Tu akidah salah tu. Salaf. Bukan salah. Kalau salah ke mana? Tuhan turun seperti turun saya. Kan uzuli. Beres. Tak ada apa. Mujassimah. Tu tajsim tu. Tashbih tu. Jing jawab. Bukan jing jawab. Nak alih lah jawab. Jing tu ringkasan daripada jawab.
Jing bermula jawabnya huwa ialah anak takidah bahawasanya kita berpegang dalam hati kita annallaha ta'ala bahawasanya Allah ta'ala la yushabihuhu syai'un tidak menyerupai lah akan dia Allah ta'ala oleh sesuatu pun. Tak menyerupai itu la fi zati tidak pada zatnya Allah. Tak nak tahu mana zat Allah ta'ala. Maka sebab tu kena belajar ilmu makulatul asyah. Mana dia cerak kata makhluk ni lagu mana? Oh, makhluk ni zatnya berjisim berjiring. Kalau itu zat Tuhan tidak berjisim berjiring. Lagu tu. Reti lagu tu. Tu wala fi sifatihi dan tidak serupa pada segala sifat-sifatnya Allah Taala. Sifat Tuhan bila masa kita tengok? Tak tengok. Kalau gitu tengok sifat makhluk ke mana? Betul kena ngaji kitab Makulatul Asyad tu. Nah, mana? Arad. Ada 9 makulat yang dikatakan kepada arad. Nah. Kalau gitu orang panggil apa? Tu sifat-sifat Tuhan tidak arah. Wala fi af'alihi dan tidak serupa pada segala perbuatannya, perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tak serupa. Karena perbuatan Allah Taala tu di atas jalan taksir, memberi bekah. Tu memberi bekah ngati. Mengada ngati. Mujib ngati. Muasib ngati. Tuhan. Adapun kita ni atas jalan ikhtiar usaha saja. Isnad majak saja. Tidak atas jalan hakikat. Sing soal kaifal i'tiqadu bi mukhalafati zati subhanahu wa ta'ala. Kaifal i'tiqadu bi mukhalafati zatihi subhanahu wa ta'ala lil hawadisi. Gitu. Yo mari nyata sasa pula. Sing soal kaifa bagaimanakah al-i'tiqadu bermula berpegang dalam hati kita bi mukhalafati dengan tak serupanya zatihi, tak serupa zatnya Allah Taala lil hawadisi akan yang baru. Jin jawab huwa ialah anak takida bahawasanya kita berpegang. Kita pegang dalam hati kita. Anak takida bahawasanya kita berpegang dalam hati kita. Anna zatallahi subhanahu wa ta'ala akan bahawasanya zat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala la tusyabihu tidak menyerupai la ia syai'an akan sesuatu pun minal makhluqati daripada segala benda-benda yang dijadi. Tak serupa tadi tu takluk situ. Takluk pada kata la tusyabihu. La tusyabihu. Takluk situ. Tak serupa biwajhin dengan satu jalan pun minal wujuhi daripada bi berapa banyak jalan. Jangan kata bi berapa banyak jalan, satu jalan pun tak ada. Satu jalan pun tak ada. Sebab tu diibaratkan dengan mukhalafah. Khalafa yukhalifu mukhalafatan wa khilafan. Apa? Iaitu musyarakah. Tak serupa Tuhan akan makhluk, akan yang baru. Yang baru pun tak serupa akan Tuhan. Walau satu jalan. Kalau gitu fakullu ma tarahu maka bermula tiap-tiap barang yang engkau lihat akan dia. Akan barang tadi tu au yakhturu bibalika atau tiap-tiap barang yang terlintaslah dengan benak kefikiran engkau. Terlintaslah hatimu dalam benak fikiranmu. Fallahu maka bermula Allah laisa kadzalika bukanlah ia seperti demikian itu. Seperti demikian itu mana? Demikian itu yang engkau lihat, demikian yang terlintas dalam benak fikiran kamu. Kenapa? Laisa kamislihi syai'un. Ini orang panggil ayat muhkamat lah ni. Suratul Syura ni. Sing soalnya kaifal i'tiqadu bi anna sifatihi subhanahu wa ta'ala. Af'al lalu. Dah. Kaifal i'tiqadu sing soal kaifal i'tiqadu bagaimanakah kita berpeganglah hati kita bi anna sifatihi dengan bahawasanya segala sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala mukhalafatun tidak menyerupai lah segala sifat-sifat Allah Ta'ala li sifatil hawadisi akan segala sifat-sifat yang baru. Jin jawab huwa ialah i'tiqad kita tu anna takida bahawasanya kita berpegang dalam hati kita anna ilmallahi akan bahawasanya pengetahuan bagi zat Allah Ta'ala, sifat pengetahuan yang ada di zat Allah Ta'ala la yushabihuhu ilmana tidak menyerupai lah ia akan pengetahuan kita. Wa anna qudratahu dan akan bahawasanya sifat perkuasanya Allah Ta'ala la tusyabihuhu tidak menyerupai la tusyabihu tidak menyerupai lah la tusyabihu tidak menyerupai lah
qudratana, akan kudrat kita, akan sifat perkuasa kita, wa anna iradatahu, dan akan bahawasanya sifat penentunya Allah Ta'ala, la tusyabihu, tidak nyerupai la ia iradatana, akan sifat penentu kita, wa anna hayatahu, dan akan bahawasanya sifat penghidup Allah Ta'ala, la tusyabihu, tidak menyerupai, la tusyabihu, tidak menyerupai la ia hayatana, akan sifat penghidup kita, wa anna sam'ahu, dan akan bahawasanya sifat pendengar Allah Ta'ala, la yusyabihu, tidak menyerupai lah sam'ana, akan sifat pendengar kita, wa anna basarahu, dan akan bahawasanya sifat pelihat kita, la yusyabihu, tidak menyerupai lah basarana, akan sifat pelihat kita, wa anna kalamahu, dan akan bahawasanya sifat perkata Allah Ta'ala, la yusyabihu, tidak menyerupai la ia kalamana, akan sifat perkata kita. Gitu lah. Tak? Tu ya mari sifat-sifat ma'ani. Jadi tak betul lah. Hak geng hakikat duk mengajar tu. Nah, dia katakan sifat 20 ni mudahnya kan. Siapa yang bersifat dengan melihat? Allah. Lepas tu kita bersifat dengan buta. Habis tu kenapa kita dapat lihat? Kata yang melihat tu Allah. Kita bersifat dengan apa? Buta. Haji Syari. Kita bersifat dengan apa namanya? Buta. Dah tu ni. Allah bersifat dengan apa? Melihat. Habis tu kenapa bila kita buka mata kita dapat melihat? Kata kita buta. Yang melihat tu Allah. Kita Allah. Tahi tu ni. Haji tahi kucing ke? Menatang tahi haji. Ke tahi kucing haji. Bapanya kita ada sifat melihat dia. Sifat melihat kita arak Allah Ta'ala letak pada anak mata kita. Sifat mendengar kita Allah Ta'ala letak arak pada telinga kita. Yang tu kena ngaji. Makulah tu kena ngaji tu, tak erti tu. Arak kata Allah Ta'ala letak pada anak lidah, anak tekak kita, anak hati kita. Ikut sebut gigi anak mana pun. Kerana hakikat kita sendiri tak tahu. Jangan kata nak tahu hakikat sifat tu. Hakikat sifat kita tu keluar suara lagu mana terhasil. Boleh tahu tak? Tak tahu. Tu cuma arak. Tu yang menjadi. Mana ada. Tu sifat pelihat kita. Sifat pelihat kita apa sifat melihat Tuhan pulaknya? Sifat pelihat Tuhan duduk di satu Tuhan lah. Dia kata sifat Tuhan bagi sifat pelihat dia duduk di kita. Gitu. Sifat pelihat dia mari duduk kita. Jadi Tuhan kita. Wadah ke? Dah cerah tangga sifat dengan zat dia. Jauhilah orang-orang jenis lagu tu tak boleh tu mengaji tu, tak ada orang panggil disiplin ilmu. Pergi capur gawah habis jadi nasi khabu tu sedap ni dak. Jadi tahik kucing, tahik anjing habis capur dari tahik. Orang panggil ilmu isi kononnya. Okey, isi ilmu tahik. Itu. Jadi tak betul tu. Kenapa? Kerana sifat Tuhan, sifat makhluk. Tengok dia sebut ke ni. Jelas itu. Pengetahuan Tuhan tak serupa pengetahuan kita. Perkuasa Tuhan tak serupa perkuasa kita. Penentu Tuhan tak serupa penentu kita. Pendengar Tuhan tak serupa pendengar kita. Iya. Apa tak serupa? Pendengar kita arak. Terima perubahan. Tak kekal. Tu. Ada syarat. Ada manik. Ada syarat, ada manik. Lepas tu Tuhan tak gitu. Nanti gitu. Tu kata Tuhan nak tengok nak ada biji mata tak gitu. Tak. Kalau Tuhan kena tengok nak cerah. Gelak tak apa kat Tuhan gitu. Tak. Tuhan ilmu yang nak belajar tinggi-tinggi sampai ke PhD mana. Tak. Tidak terdahulu jahil. Tu. Lepas tu ada orang kiyah haji bangun belajar kesah ajaran. Bukan tak ada kain dengan Imam Al-Jili tu. Dia sendiri jadi bangun gitu ya. Baik. Kaifa li'tiqadu bi anna af'alahu subhanahu wa ta'ala mukhalafatun li af'alil hawadisi. Bagaimanakah kita nak i'tiqad bi anna af'alahu, dengan bahawasanya segala sifat-sifat, segala perbuatan Allah Subhanahu wa taala mukhalafatun li af'alil hawadisi, menyalahi ia akan segala perbuatan yang baru
Jin jawab, huwa bermula i'tiqad kita, pegangan kita. Anna na'takida akan bahawasanya kita berpeganglah hati kita. Anna afa'ala akan bahawasanya segala perbuatan-perbuatan al-maula subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala, la tusyabihu af'ala syai'in minal mawjudati, tidak menyerupai akan segala perbuatan sesuatu pun daripada maujudat, yakni yang ada di kalangan makhluk. Tu kenapa? Li'anna maula subhanahu wa ta'ala, karena bahawasanya li'anna maula subhanahu wa ta'ala, karena bahawasanya Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala yaf'alul asya'a, memperbuat akan segala sesuatu bila wasitatin wala alatin. Ini kena ingat baik. Bila wasitatin wala alatin. Inilah kadang-kadang orang bersupi-supian, mutasawwifah. Ia tak boleh nak beza antara pegangan falasifah ataupun pegangan batiniah dengan sufi. Terkadang orang membela sufi pun dia tak faham. Kenapa dia duk pehek pada hadis Jabir itulah. Bagi orang yang tak pergi awal-awal kejadian Nur Muhammad tak ada masalah lah. Kalau orang yang tak pergi kata awal kejadian Nur Muhammad, tak usah caralah bahagian syarah saya ni. Dia pakai tolak lah. Kenapa? Waktu hadis maudhu' la aslalah, walaupun maknanya sahih. Baik. Lagu mana ahlu sunnah menanggapi hadis awalu ma khalaqallah nuru nabiyyika ya Jabir wa minhu khuliqal asya'. Min pada kata daripadanya, wa minhu khuliqal asya' tu kenapa min situ bukan min li ta'lil dan bukan min apa lagi, bukan maknanya min lil ala. Bukan juga. Lepas tu lil hikmah. Gini, bukan orang panggil dan daripada Nur Muhammad tu dijadikan segala sesuatu. Bukan gitu. Kalau gitu salah dengan akidah kita. Kenapa? Tuhan menjadikan segala bila wasitatin wala alatin. Dengan ketiadaan wasitah dan tanpa alat. Ni jadi pucuk fofok sidang kalam tu tuduh jadi batiniah tu. Kenapa? Karena memang batiniah ni Tuhan ni ada dua, as-sabiq dan at-tali. As-sabiq ni Allah, at-tali ni Nur Muhammad. Dia kata lagi tu Nur Muhammad. Jadi daripada at-tali ni lah tubik habis segala makhluk. Akal, qalam, luh, tubik habis daripada at-tali. Bapa jadi gitu? Kerana terbina di atas kaedah falasifah. Mana? Al-wahid la yasduru anhu illa wahid. Sesuatu yang satu tidak terbit daripada dia melainkan kena satu. Tu kata kaedah falasifah. Maka kerana tu Tuhan tu dia tak buat segala makhluk begitu dulu. Dia buat asal dulu. Mana tubik daripada Tuhan tu as-sabiq tadi, tubik Tuhan yang kedua mana tali. Daripada tali lah barulah terpancar segala makhluk-makhluk ni. Jadi Allah, Nur Muhammad, daripada Muhammad ni keluar habis orang panggil makhluk-makhluk Tuhan. Kalau tengok lagu tu sebiji lah batiniah lah jadi. Kena faham molek. Bukan begitu masuk ahli sunnah faham, tidak gitu. Masuk orang sufi faham pun tak gitu. Kalau gitu sungguh kalau faham memang jadi falasifah, memang jadi batiniah. Sebab itulah Afdaluddin tu disebut dah kitab Manaqib Kubra tu kan. Memang orang sufi tu banyak perkataan dia tu menjalani di atas kaedah-kaedah Mu'tazilah dalam falasifah. Tapi tidak sayugia bagi orang berakal tu terus menghukum walaupun perkataan itu nisbah daripada falasifah dan Mu'tazilah. Mesti dipahamkan wajah istidlal dia. Lagu mana hak dia nak, murak maksud dia nak. Memang zahir apa itu? Kalau gitu kita hanya pegang lagu mana? Bukan orang panggil daripada Nur Muhammad tu jadilah segala macam. Bukan. Jadi kita ni daripada Nur Muhammad, bukan daripada tu. Bukan daripada bukan daripada tu dengan makna apa nak sebut? Ni
Roti daripada ganda. Bukan daripada maksud itu. Tapi daripada dengan mana hikmah. Tu hikmah. Kita dijadikan hikmahnya apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rahmatan lil alamin tadi. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflaka. Ma khalaqtud dunya wa ahlaha. Itu banyak hadis-hadis. Walaupun ada yang menghukumkan maudhu', ada yang menghukumkan dhaif, tapi Imam Al-Hakim meletakkan hadis tu dalam Mustadrak Sahihaini. Dalam Mustadrak dia. Jadi wa minhu khuliqal asya, mana kerananya dijadikan sesuatu. Gitu. Kerana tu bukan kerana ilat dah. Hikmah. Liya'rifuni. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lam situ memanglah kita terjemah kerana ibadat, tapi kerana tu bukan ilat, tapi hikmah. Gitu. Ya dah. Abul Arwah Nabi Muhammad. Nabi Muhammad Abul Arwah. Tu Adam kita Abul Jasad. Gitu. Jadi bila wasitatin, tanpa ada perantaraan. Tu. Wala alatin, dan tanpa alat. Innama amruhu idza arada syai'an. Ayat Quran tu. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Innama hanya sanya amruhu, bermula pekerjaan Allah Ta'ala, idza arada syai'an, apabila menghendakilah ia Allah Ta'ala akan sesuatu, an yaqula, bahawa nescaya berkatalah ya Allah Ta'ala lahu baginya syai' kun, jadi olehmu, fayakun, maka jadi. Maka sini pun jangan duk pahal kata Tuhan buat tu dengan kun. Lama pahal kata Tuhan buat dengan kun. Kun. Ni setengah mutasawwifah pun ada pahal lagu ni. Setengah orang bersufi-sufian nak ni. Dia kata apa? Kita ni sebenarnya kidam dah. Kita ni qadim dalam ilmu Allah Ta'ala. Mana? Tuhan kata kun, proof, jadi clear dah. Jadi proof. Lepas tu ya hece tu bit seko-seko. Tu. Itu pun tak faham tu. Tak faham akidah tu. Kun fayakun ni orang panggil kalimah. Tu kun fayakun ni kalimah kalam. Maka kalam ni takluknya dilalah. Kalam ni bukan takluk dia ijab wal idam, tapi kalam ni takluk dia dilalah. Nak royak, nak cerita. Kalau Tuhan nak buat satu mudah, seumpama kata jadi maka jadi. Tapi hakikatnya Tuhan mengajarkan sunnatullah ni penuh dengan proses. Jadi maka jadi lah. Itu lah. Jadi maka jadi itu. Ya Allah, nak anak pak tu bik saya besar gitu. Dah, perlu proses, kena nikah. Kena meseng. Itu ni. Meseng tak lekat, meseng lagi. Nak itu ni. Boleh anak pula. Kena didik, kena jaga, kena rawat, kena asuh. Bukan pak-pak gitu, ada sunnatullah Tuhan buat. Jadi ibarat mudahnya gapo hak Tuhan nak tu seumpama kalau kata jadi maka jadi. Gitu. Supaya kita kecek lah. Kita ni kalau ada piti bagai kandak bagai boleh. Gitu. Kita ni kalau ada piti bagai kandak bagai boleh. Gitu ke? Ada piti ni dalam poket. Nak boleh kalau gitu. Dah. Kena telefon ke khidih, turun bawah, tui piti, pergi beli, tunggu lama-lama. Tak lama mana khidih, kalau akhir baru lama. Contoh. Baru siapa lama juga lah gitu. Kata ada piti bagai kandak bagai jadi. Tak juga. Tu ibarat kata mudahnya kalau kita ada piti. Itu mudah nak pergi tu contoh gitu ya. Jadi jangan ingat kata Tuhan buat ni ngekong. Tu orang kalau buat ngekong, banyaklah kong hujan tu banyak mana kong gitu. Tak betul tu. Tak betul tu. Wa annahu, dan bahawasanya la yaf'alu syai'an, tidak memperbuatlah Allah Ta'ala tu syai'an akan sesuatu lihtiyajihi ilaihi, supaya diberhajaknya Allah Ta'ala tu ilaihi kepadanya sesuatu. Bukan Allah Ta'ala buat sesuatu berhajak ke sesuatu tu. Allah Ta'ala buat kita, lepas tu Tuhan berhajak ke kita sembah dia gitu lah. Sebab tu ama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin manusia tu melainkan untuk ibadat. Itu bukan ilah, bukan Tuhan berajak kita beribadat dah.
Liya'budun ay liya'rifunani tu. Liya'rifuni, liya'budunani. Itu dengan makna apa? Hikmah, bijaksananya orang panggil apa Allah Ta'ala buat ni ada hikmah dia. Hikmahnya untuk ibadah, untuk kenal Allah Ta'ala. Kita tu kenal Allah Ta'ala, kita tu ibadat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak berajak pada ibadat kita. Allah Ta'ala tak berajak kita kenal dia. Nah, kalau dia berajak kenal dia, mana tu tak lepas ke. Nah, nyanyi perang tak siapa hati tak kenal aku. Ni. Gitu tu bodoh nah tu gitu. Nah, dari dia buat perang tu kafir. Nah, perang aku tu siapa hatilah perang tak kenal aku. Aku ni tu dia. Dah gitu. Nah, Tuhan lepas segala sesuatu. Tuhan lepas segala sesuatu. Bukan dia buat sesuatu lihtiyajihi ilaihi, bukan untuk berhajatlah ya Allah Ta'ala tu ilaihi kepadanya sesuatu. Wa annahu dan bahawasanya la yaf'alu syai'an abasan. Lama kita kata kalau gitu Tuhan buat perkara ni sia-sia. Tak. Wa annahu dan bahawasanya Allah Ta'ala la yaf'alu syai'an abasan, tidaklah mengadakan sesuatu, memperbuatkan sesuatu tu abasan, sia-sia, kerana sia-sia tidak. Dia sebutlah Quran kan? Afa hasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilaina la turja'un. Afa hasibtum, adakah mengira-ngira mereka itu manusia, annama akan bahawasanya khalaqnakum, kami menjadikan kamu hai manusia, abasan sia-sia, wa annakum dan bahawasanya kamu ni hai manusia, ilaina kepada kami ni ila turja'un. Nah, tidak kembali mereka itu manusia dah. Bahkan kami buat kamu hai manusia tidak sia-sia, bahkan kamu akan kembali kepada Tuhan. Itu. Tu wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Nah, wa ma khalaqnas samaa wal arda, dan tidaklah kami menjadikan akal langit dan bumi ni, wa ma bainahuma, dan barang di antara keduanya langit dan bumi, la'ibin, bermain-main, bukan sia-sia, bukan bermain-main, tidak. Tu. Sebab itulah Allah Ta'ala sifat ke orang panggil orang mukmin ni lagu mana? Allah Ta'ala sifat ke orang mukmin ni, allazina yazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang mukmin ni lah orang yang mengingati mereka itu akan Allah Ta'ala qiyaman, hal kadang berdiri ke, wa qu'udan, hal kadang duduk ke, wa ala junubihim, di atas menyenggeng ke mereka itu, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Tu tafakkur. Berfikirlah mereka itu orang mukmin fi khalqis samawati wal ard, pada kejadian langit dan bumi. Betul kita mengaji sifat 20 ni memang dalil-dalil semua. Hazihil kainah. Hazal alam. Itu fikir pada makhluk ni. Kenapa? Makhluk ni menunjuk kata Allah Ta'ala tu khaliq. Makhluk ni menjadi alamat menunjuk kata Allah Ta'ala tu ialah Tuhan kita. Rabbana ma khalaqta hadza batilah. Tu orang mukmin kata Rabbana, bila dia fikir tengok alam langit bumi ni, Rabbana, Tuhan kami, ma khalaqta, tidaklah engkau jadikan, hadza akan ini langit bumi ni, batilan, sia-sia, batil tidak. Subhanaka faqina azabannar. Maha suci engkau daripada segala sifat-sifat kekurangan, yakni menjadikan makhluk ni sia-sia. Tidak ada kebijaksanaan hikmatnya. Maha suci juga Allah Ta'ala menjadikan makhluk ni kerana illah, ada illah dia, tujuan dia, maslahat yang kembali kepada Tuhan. Maha suci juga. Atau berhajat Tuhan pada makhluk dia sendiri, maha suci. Subhanaka faqina azabannar. Tu berlindung kami daripada azab api neraka. Baik. Apa makna abasan? Ai bi ghairi faidatin, dengan ketiadaan faedah. Tak ada faedah, sia-sia. Tidak. Tu kenapa kau tidak begitu? Li'annahu, karena bahawasanya Allah Subhanahu wa taala hakimun, ialah yang maha amat bijak laksana. Gitu. Sing soal. Kaifa li'tiqadu bi qiyamihi ta'ala bi nafsihi? Bagaimanakah kita nak berpegang dalam hati kita adanya Allah Ta'ala dengan bahasa zat. Terjemah itu saya senang. Kerana al-qiyamu bin nafsi dengan mana apa?
adamul iftiqar. Nah, adamul iftiqar ila mahallin aizatin au ila mukhassisin. Nah, la yahtaju ila mahallin. Mahal sini bukan mana makan. Mahal sini mana zat. Nah, wala yahtaju ila mukhassisin ail fa'ili. Allah Ta'ala tak berajak pada zat kerana dia bukan sifat, dan dia tidak berajak kepada mukhassis kerana dia tu qadim. Gitu. Tu. Kalau gitu qiyamuhu bi nafsi, sama-sama kita dak ayat dah. Nak cerita qiyamuhu bi nafsihi, nak cerita Allah ni zat, bukan satu sifat yang menumpang ada pada satu zat. Bukan juga dia tu ara dan jirim. Apatah lagi ara dan jirim, tentu tidak. Dah. Kita dah sebut sama-sama dah. Ada 4 perkara belaka. Sifat, zat, sifat, jirim, ara. Jirim, ara. Jirim, ara dulu, ara. Ara yahtaju ila mahallin wa yahtaju ila mukhassisin. Dia berajak dua-dua. Dia berajak kepada fa'il yang menjadi, dan dia berajak kena ada dia di zat. Dia apa? Di jirim. Jirim ni pula yahtaju ila mukhassisin wala yahtaju ila mahallin. Dia tak berajak kepada zat kerana dia tu jirim, dia tu zat. Tetapi dia berajak kepada fa'il yang menjadi. Sifat-sifat tu pula mana? Qudrat, iradah, ilmu, hayat, sama, bahasa, kalam. Yahtaju ila mahallin aizatin wala yahtaju ila mukhassisin. Dia berajak nak ada dia tu kena ada di zat, kerana dia tu sifat tu kena ada di zat tu dan dia juga tetapi dia tidak berhajat kepada fa'il yang menjadi kerana dia tu qadim. Sebab tu setiap sifat-sifat ma'ani tadi tu masuk juga qiyamuhu bin nafsi, salah satu makna. Mana? La yahtaju ila fa'ili. Yang keempatnya zat. Apa zat? La yahtaju ila mahallin aizatin wa la yahtaju ila mukhassisin ai fa'ili. Kalau itu makna dia apa ni? Makna qiyamuhu bin nafsi. Sebab tu qiyamuhu bin nafsi ni ada Allah bahasa-bahasa zat. Gitu gitu senang. Jing jawabnya huwa anna taqidah, bahawasanya kita berpegang dalam hati kita anna Allah subhanahu wa ta'ala, akan bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala ni la yahtaju ila syai'in minal asya'i, tidak berhajatlah ya Allah Ta'ala kepada sesuatu pun daripada segala sesuatu. Fala yahtaju, maka tidak berhajatlah Allah Ta'ala ila makanin. Sepatutnya ila makanin ini tak perlu disebut dah. Kenapa? Kerana ila makanin ini terlepas dah dalam peribahasa sifat mukhalafatuhu lil hawadis. Tuh mana? Di mana? Di zat tu sendiri dah. Tak serupa Allah. Zat dia akan zat yang baru. Maka zat yang baru ni jisim. Benda yang melazimi bagi jisim apa? Bertempat. Boleh tanya tempat di mana? Kalau gitu zat Allah Ta'ala tak serupa dengan zat yang baru, dia tak berjisim, tak berjiring. Boleh tanya Tuhan tempat di mana? Tak boleh. Tu ternafi di awal lagi. Tapi tak ada hal lah. Ya bubuh kita baca lah. Wala ila mahallin, dan tidak berhajat kepada mahallin aizatin. Wala ila syai'in minal makhluqati aslan, dan tidak berhajat kepada sesuatu pun daripada makhluk Allah semata-mata. Fahuwa, maka ia Allah Ta'ala al-ghaniyyu ay ghina mutlaqan. Begitu. Allah Ta'ala tu ghani. Ghani apa? Kaya. Kaya apa? Ghina mutlaq. Kaya secara itlaq. Gitu. Bila qaidin, tanpa kait. Itu mana ghina mutlaq. Kita kaya tapi kait. Kenapa? Kaya ada harta, kaya banyak tanah, kaya tu. Tuhan kaya mutlaq. Tu. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah, dan bermula Tuhan kamu tu yang maha kaya, yang tak berajak apa-apa, dzur rahmati, yang empunya sifat belah kasih, memberi rahmat, memberi nikmat. Banyaklah. Wa huwal ghaniyyu wa antumul fuqara. Fa huwal ghaniyyu an kulli syai'in, dan bahawa maka ia Allah Ta'ala tu ghani, terkaya dengan mana tak berhajat, an kulli syai'in, daripada tiap-tiap sesuatu. Wa kullu syai'in, dan bermula tiap-tiap sesuatu ni lah muhtajun, yang berhajat ilaihi, kepadanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habis situ. Sikit lagi. Sing soal kaifal i'tiqadu bi wahdaniyatillah Ta'ala. Bagaimanakah kita nak i'tiqad dalam hati kita dengan bersangatan esanya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jing jawab.
Apa tu? Hayat dulu. Oh. Kalau gitu, jap. Kalau gitu kita baiki kitab. Soalan ke sebelah ni, kaifal i'tiqadu bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala, kita baiki kerana apa? Kerananya sifat hayat ni ialah sifat ma'ani. Maka kita takhirkan sifat hayat ni selepas daripada sifat wahdaniyah. Kita takhirkan dia lepas daripada sifat wahdaniyah. Kita takhirkan dia. Kenapa? Karenanya sifat wahdaniyah ni masih lagi sifat salbiyah. Apa makna sifat salbiyah? Iaitu sifat laisat maknan zaidan ala zatihi. Sedangkan hayat ni orang panggil maknan zaid ala zat. Sifat salbiyah, sifat yang laisat maknan zaidan ala zatihi. Begitu, ambil. Wa makna kauniha salbiyatan, dan bermula makna keadaannya sifat salbiyah ni ialah salbiyatan, annaha, bahawasanya salbiyah ni laisat maknan zaidan ala dzah. Apa ni kita akan baca? Kita akan baca juga hayat ni dalam sifat ma'ani, gitu. Tak apa, tinggal dulu. Barangkalinya salah cetak lah. Tu. Baik. Wa innama hiya, dan hanya sifat salbiyah tu ialah mafhumun akliyun. Ialah mafhum yang dibangsa pada akal. Yattasifu bihi al-ilahu, bersifatlah dengan dia oleh Allah, oleh Tuhan. Gitu. Artinya sifat salbiyah ni, diri dia tu tak ada di zat Tuhan. Bukan orang panggil maknan zaidan ala zat. Tapi sifat tu jadi katakan sifat juga bagi Allah Ta'ala. Kerana apa? Mafhum akli dia panggil. Ma fuhima minal akli. Makna yang difahami daripada akal. Gitu. Makna yang difahami daripada akal. Jadi kalau kita buat mari hayat ni, lepas tu baru masuk wahdaniyah. Jadi orang panggil tak terpelatu, comel, mengikut taksim atau aksam sifat tu. Pembahagian sifat. Hak mula-mula comel dah wujud satu nafsiyah. Kidam bakok mukhalafah, qiyamu bi nafsihi, comel dah salbiyah. Tiba-tiba pak masuk hayat ma'ani tu. Lepas tu mari pula salbiyah, wahdaniyah. Tubik pula salbiyah tu ni. Baru masuk ma'ani itu. Jadi kita alih. Mana kita tinggal dulu. Kita pergi kepada wahdaniyah dulu. Pergi pada wahdaniyah dulu. Sing soalnya kaifal i'tiqadu bi wahdaniyatillahi ta'ala. Bagaimanakah kita berpegang dengan bersangatan esanya Allah Subhanahu wa taala? Jin jawab, huwa ialah anna takida, bahawasanya kita berpegang dalam hati kita annallaha ta'ala wahidun, bahawasanya Allah Ta'ala tu satu, ai fi zatihi wa sifatihi wa af'alihi. Gitu lah. Dia tu satu pada zat, pada segala sifatnya, pada segala af'alnya. Tapi kita ni tak bercara weh. Orang panggil kam muttasil ke kam munfasil ke. Itu termasuk dalam perbahasan apa? Perbahasan sifat wahdaniyah sepatutnya. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab lain kan, memanglah kalau bila sebut kata wahdaniyah ni pasti akan dibahaskan tentang kam muttasil kam munfasil pada zat, kam muttasil kam munfasil pada sifat, dan kam munfasil pada af'al. Setengah ulama bila juga kam muttasil pada af'al. Jadi kita ni secara rekas sungguh. Anak takida anallah ta'ala wahidun. Kita ai wahdatuz zati wa wahdatus sifati wa wahdatul af'ali. Boleh juga gitu. Tu kenapa?
telah membuat istilah wa qadis talahal mutakallimuna ala taksimiha ila salasati aqsami. Begitu. Sesungguhnya telah membuat istilahlah oleh ulama-ulama kalam di atas pembahagian bagi wahdaniyah ni ila salasati aqsamin, kepada 3 pembahagian. Mana 3 pembahagian? Wahdatuz zat, esa pada zat, wa wahdatus sifat, esa pada segala sifat-sifat, wa wahdatul af'ali, dan esa pada segala perbuatan Allah Taala. Esa pada zat dengan makna zat Allah Taala tidak tersusung daripada beberapa nafyu tarkib, dia panggil nafyu tarkibi fi zatillahi ta'ala. Lagu mana makna dia? Bi ma'na anna zatahu laisa murakkabatan min juz'aini fa aktsara. Nah, dengan makna bahawasanya zat Allah Ta'ala tu tidak tersusun daripada 2 juzuk, apatah lagi lebih daripada 2 juzuk. Ini wa yusammuna, dan mempernamalah ulama mutakallimin zalika akan demikian itu nafya kamil muttasili, dia panggil nafi kam muttasil pada zat, nafya kam muttasili fi zati. Itu. Tu. Sebab tu kalau kita belajar makulatul asyar, makulatul kammi ni paling susah dan paling panjang penerangan dia. Sebab tu orang tak suka tu kam ni buat mengaji. Apa dok mengaji sifat 20 dok kang. Nah tu ni. Bekak keng ayat. Itu makna yang pertama. Artinya zat Allah Ta'ala tu bukan satu seperti satu bolpen ni. Satu bolpen ni kalau kita tengok, dia kalau istilah makulat ni dia ada sathun, irdun, itu dia ada istilah dia. Mana? Lebar, tebal, panjang. Itu dia ada istilah dia. Tak apa, nanti kita baca kitab makulat kita akan tahulah. Jadi seperti peng ni, dia ada panjang, dia ada tebal, dia ada besar. Maka sebab tu boleh kisik, boleh belah, boleh kerak. Boleh belah, boleh tak belah? Boleh ni belah. Ada tebal kat sini ni, walau tak tebal sangat pun. Boleh kisik. Boleh kerak. Boleh kerak kerana ada panjang. Boleh belah kerana ada besar, lebar, panggil lebar. Boleh kerisik kerana ada tebal. Dah. Itu adalah istilah makulat tu adalah. Kita tengok dalam kitab istilah makulat lah. Jadi Tuhan bukan satu seperti peng ni. Peng ni pun satu lagi kita cakap ni. Tapi satu peng ni satu yang menerima beberapa juzuk yang boleh dibelah, dikerak, dikerisik. Gitu. Maka satu seperti ni, satu yang menerima kam muttasil pada diri dia ni, bukan satu seperti inilah Allah Subhanahu Wa Taala pada zatnya, tidak. Satu ni apa yang nak faham ni. Adapun kam munfasil ni senang sikit. Mana makna yang keduanya? Nafyus syarikil mumatsili lillahi ta'ala. Nafyus syarikil mumatsili lillahi ta'ala. Nafi syarik, mana Tuhan lain pada Allah Ta'ala yang menyerupai dengan zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu tak ada. Itu dia panggil nafya wa yusammunahu nafyal kamil munfasili fi zati. Itu maknanya tak ada satu zat selain daripada zat Allah Ta'ala yang sama seperti zat Allah nak cukup dua dengan Allah. Tak ada. Itu dia panggil ternafi kam munfasil pada zat. Begitu juga kam muttasil pada sifat. Kam muttasil pada sifat maknanya anna laisa lillahi ta'ala. Bahawasanya tidak ada bagi zat Allah Ta'ala tu sifatani, 2 sifat min jinsin wahidin, daripada jenis yang sama. Maknanya kakudrataini wa ilmaini, seperti 2 kudrat dengan makna pekuasa-pekuasa. Tidak seperti itu. Tak ada di zat Allah Ta'ala gitu. Sifat Allah Ta'ala tu banyak, tapi seperkara, 1 kudrat, 1 iradat, 1 ilmu. Tidak ada 2 kudrat dengan makna pekuasa-pekuasa. Kalau kudrat, 2 kudrat tapi hak ni pekuasa, hak ni berkuasa, tak apa. Kerana hak pekuasa tu lah sifat, berkuasa tu bukan sifat, tapi samarah bagi sifat atau takluk bagi sifat. Dah. Itu dia panggil ternafi kam muttasil pada sifat.
Yang keduanya, makna esa Allah Ta'ala pada segala sifat, an laisa li ahadin sifatun tushbihu sifatan min sifatihi ta'ala. Bahwasanya tidak ada bagi satu orang pun, an laisa li ahadin, bahwasanya tidak ada bagi satu orang pun sifatun, satu sifat. Jangan kata beberapa sifat, satu sifat tidak ada. Tushbihu, menyerupai sifatan akan satu sifat min sifatihi ta'ala, daripada segala sifat-sifat Allah Ta'ala. Hanya pada nama saja kita sebut kuderak, Tuhan ada kuderak. Serupa tak? Serupa pada nama tak apa. Pada makna biasa tak, pada makna berbeza. Hak tak bolehnya sama pada nama dan hakikat. Tak boleh. Tak? Gitu. Habis itu. Esa pada af'al artinya hanya perbuatan Allah Ta'ala sahajalah yang berlaku di dalam kerajaan Allah. Tidak ada perbuatan orang lain pada hakikat. Pada hakikat. Pada hakikat. Kita baca rekah dah tu dah. Laisalahu syarikun, tidak ada baginya Allah Ta'ala tu rakan sekutu. Wala nazirun, tidak ada bandingan. Dah. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Dalam Quran sebut. Laisalahu syarikun wala nazirun. Tidak ada orang panggil sekufu dengan dia. Nazir mana sekufu, bandingnya tak ada. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu orang panggil wala nazirun. Wala mumathilun, dan tidak ada seumpama. Laisa kamitslihi syai'. Dah. Wala diddun, tidak ada lawanan dia. Wala mu'anidun, dan tidak ada yang boleh jadi seteru dengan dia, tak ada. Gulawai tak ada. Tu wala diddun wala mu'anidun. Tak ada lawan dan tak ada gulawai. Nak buat gulawai dengan Tuhan boleh ada? Tuhan lawan iblis itu. Iblis makhluk dia lagi. Syaitan makhluk dia lagi. Dia ni. Dia ketunggalan sungguh. Habis itu. Dalil dia tu panjang lah. Ada burhanut tawaruk, burhanut tamanu. Kita duk biasa kecek sama kan. Kalau ada berbilai Tuhan paling kurang dua, nescaya hancur langit bumi ni. Sama ada dia bersepakat atau dia berkelahi. Keluar ni rupa masalah. Itulah tafsir bagi apa tu ayat tu. Lau kana fihi ma alihatun illallah la fasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Dalam ayat Quran. Tu. Ada ni kalau nak dobik ni, tapi panjang lah. Burhanut tawaruk dengan burhanut tamanu. Tapi panjang kalau nak tulis tu. Kita tinggal situ dulu. Boleh pergi check dalam video-video dalam YouTube. Ada dah tu rasanya. Hak dah mak upload tu. Cara tetap dalil wahdaniyah. Baik. Kemudian yang kita akan masuk sifat ma'ani, sifatul ma'ani. Ini nak masuk sifat ma'ani. Ada lagi tak masuk? Warna jet tu tak gerak tu. 10:41 dah ni. Kita tinggal situ dulu. Kita sambung minggu depan pula lah sifat ma'ani dah. Malam esok tu ada daurah tashilud du'afa. Waktu yang sama dalam grup Jom Nadah tu. Sambungnya hak gitu. Kita berhenti situ dulu. Kaifa li'tiqadu bi'ilmillahi ta'ala. Jin jawab huwa anna taqida annallaha ta'ala mausufun bil ilmi. Kalau kita baca orang panggil ilmu, hak moleknya kita baca hayat, kerana tak ada hayatnya terlepas. Jadi sebenarnya kalau kita tengok awal-awal kemarinnya musannif dia susung secara ijma', secara tafsir. Ya bila secara tafsir hari itunya hayat dulu, berasa tak? Wa anna taqida annallaha subhanahu wa ta'ala mausufun bil wujudi wal qidami wal baqa'i wal mukhalafati lil hawadisi wal qiyami bi nafsihi wal wahdaniyati wal hayati wal ilmi. Jadi dia mula kalau panggil sifat ma'ani dengan hayat. Jadi barangkalinya tersalah cetak lah tu.
Mana? Dulu hayat dulu. Gaduh nak hayat dulu. Dia ni dulu sungguh. Dulu sungguh. Hingga dulu pada sifat wahdaniyah. Jadi lepas ni kita akan masuk sifat hayat dulu lah. Kaifa li'tiqadu bi hayatillahi subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajli wa ajlihi. Ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Nas'alukal jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar. Wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.